Setiap hari kita melakukan aktiviti seperti berjalan, melompat, berlari, berenang, bersenam, merangkak dan juga mengangkat barang. Apakah yang berlaku pada otot kita apabila kita melakukan pergerakan seperti ini? Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar sains dan hari ini saya akan mengajar anda sains tingkatan 4. So, apa topik yang kita akan pelajari pada hari ini? Okey, hari ini kita akan sambung balik bab 6 iaitu sokongan, pergerakan dan juga pertumbuhan. Okey, di awal video tadi kita telah menonton atau menyaksikan beberapa pergerakan yang telah dilakukan oleh dua orang budak. Okey, jadi apa agaknya tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini? So, hari ini subtopik kita adalah 6.2 iaitu pergerakan dan juga pertumbuhan manusia. So, mari kita saksikan standard pembelajaran untuk 6.2. Yang pertama, kita nak menerangkan fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Yang kedua, kita nak menjana idea bagi masalah berkaitan dengan sendi dan otot dalam kehidupan harian. Dan yang ketiga, kita nak menerangkan pola pertumbuhan manusia. Yang keempat pula nak membanding dan membezakan pola pertumbuhan di antara lelaki dan perempuan. Sistem rangka dan otot membolehkan manusia bergerak. Pengecutan dan pengenduran otot rangka menghasilkan pergerakan. Otot rangka bertindak secara berpasangan dan berlawanan antara satu sama lain. Setiap pasang otot yang bertindak secara berlawanan dikenali sebagai otot berantagonis. Pergerakan otot-otot ini membuatkan manusia boleh berjalan, melompat, berlari, berenang, merangkak dan juga mengangkat barang. Okey, mari kita lihat pergerakan antagonis otot. So, apabila kita membengkokkan lengan, otot bicep akan mengecut dan otot tricep akan mengendur. So, ini adalah tindakan yang berlawanan. Manakala apabila kita meluruskan lengan pula, otot bicep akan mengendur dan otot tricep pula akan mengecut. Inilah yang dinamakan pergerakan antagonis otot untuk membengkokkan dan meluruskan lengan. Pergerakan otot biceps dan triceps. Pengecutan sepasang otot secara berantagonis menghasilkan pergerakan. Otot berantagonis ialah otot yang bertindak secara berlawanan iaitu jika satu otot mengecut, otot yang satu lagi akan mengendur. Contohnya, apabila otot biceps mengecut, otot triceps mengendur lalu menyebabkan lengan membengkok. Sebaliknya, apabila otot biceps mengendur, otot triceps mengecut dan menyebabkan lengan diluruskan. Mari kita lihat fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Sendi ialah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Sendi yang membenarkan anggota bergerak dinamakan sendi bergerak. Contohnya, sendi ensel pada siku. Manakala sendi yang tidak membenarkan bahagian anggota bergerak dinamakan sendi tak bergerak. Contohnya, sendi pada tengkorak. Rajah menunjukkan contoh sendi bergerak iaitu sendi ensel pada siku. Mari kita lihat apa yang ada pada lengan kita. Otot bicep, otot tricep, tendon, ligamen, radius, ulna dan juga sendi ensel pada siku. Apa itu ligamen? Ligamen ialah tisu penghubung yang liat, kenyal dan kuat yang menyambungkan dua tulang. Sifatnya yang kuat dan kenyal ini membuatkan ligamen dapat mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan.
Otot pula ialah tisu yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Sel otot mengandungi mitokondria yang menjanakan tenaga untuk pengecutan dan pengenduran otot. Kenapakah sendi and sel pada siku dinamakan sendi bergerak? Mari kita saksikan video ini. Kanak-kanak ini boleh membengkokkan dan meluruskan lengannya disebabkan kehadiran sendi and sel pada sikunya. Rajah menunjukkan fungsi cecair sinovial, rawan dan tendon pada sendi. Cecair sinovial berfungsi untuk melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan. Cecair sinovial juga bertindak sebagai pelincir di dalam sendi. Rawan atau tulang rawan bertindak sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Rawan berfungsi untuk mengurangkan geseran. Tendon ialah tisu penghubung yang menyambungkan otot kepada tulang. Tendon terdiri daripada gabungan gentian yang bersifat kuat dan tidak kenyal. Daya pengecutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Sekarang, mari kita lihat masalah berkaitan dengan sendi dan otot dalam kehidupan harian. Antara masalah berkaitan dengan sendi dan otot yang sering berlaku ialah kecederaan pada sendi dan otot yang disebabkan oleh aktiviti fizikal dan juga sakit lutut dalam kalangan warga tua. Hasil pencarian di laman Sesawang, antara cara untuk mengatasi masalah sendi dan otot ialah membuat senaman ringan seperti pergerakan duduk di kerusi seperti pada rajah yang cikgu tunjukkan di sini. Antara cara lain untuk mengatasi masalah sendi dan otot ialah tuamkan sebotol air suam pada bahagian lutut. Biarkan sehingga rasa selesa. Dan yang ketiga, mandi air suam selama 20 minit dapat meredakan kesakitan. Yang keempat, sapu krim panas. Dan yang seterusnya, ambil ubat penahan sakit atau anti radang yang membantu meredakan dan menghilangkan sakit lutut. Tapi pastikan dengan nasihat doktor. Okey, sekarang kita teruskan kepada pola pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia ialah satu proses berlakunya perubahan dari segi saiz, jumlah bilangan sel, berat, bentuk badan, fungsi badan dan merupakan satu proses yang kekal dan tidak berbalik. Pertumbuhan ini berlaku disebabkan pertambahan bilangan sel pada tubuh. Pertumbuhan manusia berlaku pada seluruh badan dan berlainan mengikut jantina dan peringkat umur. Okey, mari kita lihat peringkat pertumbuhan manusia. Okey, so bermula daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan peringkat tua. Peringkat pertumbuhan manusia antara lelaki dan perempuan adalah sama. Bermula dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan peringkat tua. Kita lihat dulu peringkat bayi. Peringkat bayi bermula daripada sejak lahir iaitu 0 hingga 3 tahun. Bayi lelaki dan perempuan mengalami pertumbuhan yang sama. Kadar pertumbuhan bayi lelaki dan bayi perempuan adalah sangat pesat kerana pembahagian sel berlaku dengan pesat. Pada peringkat bayi, keseimbangan makanan adalah penting bagi pertumbuhan yang seimbang. Seterusnya, kita pergi ke peringkat yang kedua iaitu peringkat kanak-kanak. Peringkat kanak-kanak bermula daripada 4 hingga 12 tahun. Kadar pertumbuhan tidak secepat semasa pertumbuhan peringkat bayi. Pada peringkat kanak-kanak, kadar pertumbuhan kanak-kanak lelaki adalah lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan. Makanan yang seimbang amat diperlukan semasa peringkat ini bagi pertumbuhan sel yang seimbang.
Peringkat yang ketiga adalah peringkat remaja. Pada peringkat awal remaja, 13 hingga 15 tahun, kedua-dua jantina mengalami pertumbuhan yang pesat. Remaja lelaki akan mengalami pertumbuhan yang perlahan berbanding dengan remaja perempuan. Pada peringkat ini, remaja perempuan kebiasaannya lebih tinggi dan besar berbanding dengan remaja lelaki. Pada peringkat ini juga, perubahan ciri-ciri seks sekunder bagi remaja mula berlaku. Pada peringkat ini, remaja akan mengalami akil balik. Kebiasaannya, remaja perempuan akan mengalami akil balik lebih awal berbanding dengan remaja lelaki. Apabila remaja mengalami akil balik, remaja perempuan akan mengalami kitaran haid dan remaja lelaki pula akan ditumbuhi janggut dan misai. Ini yang kita panggil sebagai perubahan ciri-ciri seks sekunder bagi remaja. Pada umur 16 hingga 18 tahun, kepesatan pertumbuhan akan mula mengurang bagi remaja perempuan dan seterusnya akan berhenti. Hal ini berbeza dengan remaja lelaki yang pertumbuhannya akan terus berlaku sehingga umur 18 hingga 20 tahun. Atas sebab itu, remaja lelaki biasanya kelihatan lebih besar berbanding dengan remaja perempuan. Peringkat yang keempat adalah peringkat dewasa. Pada peringkat dewasa, lelaki dewasa lebih tinggi dan besar daripada perempuan dewasa. Keadaan ini berlaku kerana pertumbuhan lelaki adalah lebih lama berbanding dengan pertumbuhan perempuan. Okey, cuba lihat balik pada peringkat remaja. Perempuan biasanya hanya akan mengalami pertumbuhan sehingga berumur 18 tahun. Tetapi lelaki akan mencapai pertumbuhan sehingga berumur 20 tahun. Pada peringkat ini, pertumbuhan manusia akan malak atau hampir sifar. Pertumbuhan terhenti kecuali pada bahagian tertentu seperti kuku, kulit dan juga rambut. Peringkat yang terakhir adalah peringkat tua. Pada peringkat ini, pertumbuhan manusia hampir berhenti sepenuhnya. Tubuh badan manusia mula menyusut dan mengecil di bahagian-bahagian otot serta kulit mula mengering. Kita lihat graf lengkung pertumbuhan manusia. Corak pertumbuhan ini membentuk satu lengkung berbentuk S atau sigmoid. So, ini adalah graf lengkung pertumbuhan manusia yang berbentuk sigmoid. Kadar pertumbuhan manusia adalah cepat pada peringkat awal iaitu peringkat bayi. Selepas itu, kadar menjadi perlahan sedikit di peringkat awal kanak-kanak. Kadar pertumbuhan menjadi cepat semula di peringkat remaja kerana remaja mengalami peringkat akil balik. Dan kemudiannya menjadi perlahan sekali apabila mencapai tahap dewasa. Dan pertumbuhan negatif apabila berada pada peringkat tua kerana saiz badan semakin berkurang. Okey, yang terakhir kita lihat pola pertumbuhan antara lelaki dengan perempuan. Mari kita lihat graf ini. Kadar pertumbuhan lelaki adalah berbeza daripada kadar pertumbuhan perempuan. Daripada peringkat bayi sehingga peringkat kanak-kanak, lelaki dan perempuan membesar pada kadar yang sama. Kemudian, lelaki akan membesar lebih cepat sedikit daripada perempuan bermula pada umur 4 tahun. Perempuan mengalami akil balik lebih cepat antara umur 12 hingga 14 tahun. Pada peringkat ini, perempuan membesar lebih cepat daripada lelaki, iaitu lebih besar dan lebih berat daripada lelaki yang sebaya. Akil balik ialah tahap yang berlaku pada peringkat awal remaja. Ciri-ciri seks sekunder mula berkembang dan menjadi jelas serta organ seks menjadi matang. Selepas umur 14 tahun, lelaki akan mengalami pertumbuhan yang lebih pesat berbanding dengan perempuan. Okey, kita pergi kepada uji minda atau soalan latihan. So, soalan yang pertama, apakah maksud otot berantagonis? Cuba fikirkan ya, apakah jawapannya ya murid-murid? So, jawapannya adalah
pasangan otot yang bertindak secara berlawanan. Soalan yang kedua, apakah fungsi ligamen? Cuba fikirkan jawapannya ya murid-murid. Dan jawapannya adalah mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. Soalan yang ketiga, apakah fungsi rawan? Jawapannya adalah bertindak sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Soalan yang terakhir, mengapakah remaja perempuan lebih besar dan lebih tinggi daripada lelaki semasa umur 12 hingga 14 tahun? Cuba fikirkan ya murid-murid. Jawapannya adalah kerana perempuan mengalami akil balik lebih cepat berbanding lelaki. Pertumbuhan perempuan akan berlaku dengan pesat selepas mengalami akil balik. So, murid-murid kalau nak salin soalan dan jawapan, bolehlah pause dulu video ini. So, murid-murid, macam mana pelajaran kita pada hari ini? Kamu telah faham apa yang cikgu ajar hari ini atau apa yang kita bincangkan hari ini? So, cikgu harap kamu telah pun jelas untuk subtopik 6.2 ini iaitu tentang pergerakan dan pertubuhan manusia. Okey, jika kamu ada sebarang masalah atau persoalan, kamu bolehlah tanya guru kamu di sekolah ataupun boleh rujuk buku teks. Okey, untuk latihan tambahan, kamu boleh klik link yang cikgu sediakan pada description di bawah. Okey, jawab soalan latihan tersebut. Okey, jangan lupa subscribe channel Cikgu Noraini dan juga like video ini. Okey, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Bye-bye.